Mantan Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim mahu menumpukan sepenuh perhatian merumuskan platform asas Pakatan Rakyat sempena persidangan Pakatan Rakyat Disember depan. Sehubungan itu, Zaid memohon cuti 6 bulan dari Kepimpinan Parti Keadilan Rakyat PKR supaya beliau tidak dikekang dengan hal ehwal politik. Mantan Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim mahu menumpu sepenuh perhatian merumuskan platform asas untuk Pakatan Rakyat sempena persidangan Pakatan Rakyat Disember depan. My focus is to help Pakatan Rakyat. I joined because I want to help them, if possible, to formulate policies, to narrow their differences, to prepare a convention for them which they have agreed. Sehubungan itu, Zaid memohon cuti 6 bulan dari PKR supaya beliau tidak dikekang dari hal ehwal politik. Zaid telah menghantar surat rasmi menjelaskan hasrat itu kepada Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat Salihuddin Hashim. Mantan Menteri UMNO itu dibawa masuk Ketua Umum PKR Anwar Ibrahim awal tahun ini. Beliau diberi tanggungjawab untuk merumuskan platform Pakatan Rakyat menghadapi pilihan raya umum ke-13 dengan matlamat merampas Putrajaya dari UMNO BN. Zaid berkata platform Pakatan Rakyat kini berada di peringkat terakhir dan draft akan dihantar kepada pimpinan kanan PKR, DAP dan PAS minggu hadapan. Beliau berharap persidangan Pakatan Rakyat nanti akan meluluskan usul tersebut. Di ruang maya, Zaid dikatakan berhadapan tentangan dari kelompok tertentu dalam PKR. Beliau bagaimanapun menafikan desas-desus perseteruan dengan mana-mana pihak. Sementara itu, Pejabat Setiausaha Agung PKR mengesahkan menerima surat bercuti dari Zaid. Jangkaan Presiden MCA Datuk Seri Ong Tee Kiat akan meletakkan jawatan setelah menerima undi tidak percaya oleh perwakilan nampaknya jauh meleset. Ong Tee Kiat tetap berdalih untuk memegang jawatan itu dan dalam mesyuarat jawatan kuasa pusat parti semalam, Ong Tee Kiat mengumumkan akan mengadakan satu lagi mesyuarat agung luar biasa EGM. Beliau semalam telah mengarahkan Setiausaha Agungnya, Datuk Wong Fung Meng untuk mengadakan EGM mengikut peruntukan perkara 30.1 Perlembagaan MCA. EGM kali ini untuk menentukan sama ada perlu atau tidak pemilihan parti diadakan sekali lagi bagi menyelesaikan permasalahan parti itu. TV Selangor Turun Padang mendapatkan respon daripada beberapa orang ahli politik Pakatan Rakyat berbangsa Cina untuk mengetahui pandangan mereka terhadap isu ini. Walau bagaimanapun kita nampak, setakat ini, selepas EGM, Presiden MCA enggan berundur dengan berbagai alasan dan saya berpendapat dia akan terus mengundang lebih banyak percakaran di dalam parti sesama tim beliau dan ini memang sudah dijangka dan masyarakat Cina khususnya masyarakat Tionghoa berpandangan perkara dalam MCA ini sudah cukup parah. Malas Yulim berpendapat keengganan Ong Tee Kiat meletakkan jawatan seperti yang telah dijanjikan sebelum ini menggambarkan sikap pemimpin itu yang tidak berpegang pada janji. Sebelum ini Ong Tee Kiat dengan lantang menyatakan pendiriannya yang akan meletakkan jawatan sekiranya hanya menang minoriti pada EGM 10 Oktober lalu. Namun apa yang berlaku sebaliknya dan tindakan beliau meletakkan Datuk Seri Liew Tiong Lai sebagai timbalan presiden hanyalah sebagai hela politiknya. Ong Tee Kiat memang sebelum ini beliau kita nampak sebagai seorang yang pegang pada prinsip, cakap serupa bikin. Sebelum ini, beliau memang seorang pendekar kononnya. Pendekar. Tetapi selepas beliau memegang jawatan Presiden MCA, perwatakan beliau banyak berbeza dengan perwatakan beliau sebelum ini. Itu satu pertukaran yang perbezaan yang terlalu nyata. Dan saya nampak Liew Tiong Lai hanya setakat satu pekakar saja untuk diletak dalam jawatan tersebut saja. Menurut Yulim lagi, apa yang berlaku dalam MCA jelas berlunaskan kepada perebutan kuasa dan kepentingan diri sendiri. Yang sekarang kita nampak perjuangan pergelutan sesama pemimpin mereka adalah berdasarkan dua faktor. Faktor pertama, kuasa. Kuasa. Mereka berebut kuasa, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kuasa. Yang kedua, mereka berebut untuk apa? Untuk dapat kuasa dan untuk mendapat imbuhan, ganjaran. Ya, masing-masing nak dapat jawatan. Kuasa dan jawatan. Ini semua bertentangan, jauh sekali bercanggah. Memang bercanggah dengan landasan MCA untuk memperjuangkan hak masyarakat rakyat Malaysia, khususnya kaum Cina.
Sementara itu, bagi Adun Damansara Utama, Chia Wing Ying, MCA pada masa ini telah memasuki zon berbahaya sehingga terpaksa menggunakan segala bentuk perundangan dalam parti itu dan mangsa keadaan ini tentunya para perwakilan dan ahli-ahli MCA sendiri. Nampaknya ini sudah memasuki ke ke peringkat legal lah. Itu very complicated now. Kompleks kerana ini akan tertakluk kepada bagaimana satu pihak itu menerjemahkan perundangan constitution parti itulah. Jadi ini akan membuat keadaan itu lebih complicated lah. Okay? Dan menyebabkan bukan saja parti itu macam bingung, bahkan itu ahli-ahli mereka juga pun tak tahu mana cara nak pilih lah. Sementara itu, bagi Exco Kerajaan Negeri Selangor, Ronnie Liu, apa yang berlaku dalam MCA hanyalah perebutan kuasa semata-mata. Nampaknya krisis dalam MCA ini akan berlalutan, akan berterusan. Kerana sebelum itu ada dua puak yang kita boleh nampak lah. Dia puak Ong Tiket dan puak Chua Soe Lek. Tapi selepas keputusan EGM itu, nampaknya puak Ong Tiket pun sudah jadi pecah kepada dua. Nampaknya orang kanan dia seperti Lew Tiong Lai, mereka mau naik lah. Mereka mau ganti Ong Tiket, tetapi Ong Tiket nampaknya belum rela nak turun lah letakkan jawatan, walaupun dia janjilah sebelum itu. Dia kata kalau dia gagal dalam undi keyakinan itu, kalau vote of no confidence kalau diluluskan terhadap dia akan letak jawatan. Pemuda DAP Pulau Pinang kesal mantan Ketua Menteri Pulau Pinang Dr. Koh Sukun menarik diri dari debat isu kampung Buah Pala. Setiausaha Pemuda Sosialis DAP Pulau Pinang Eng Wei Ik berkata pihaknya duka cita dengan sikap Koh Sukun ini. Koh Sukun sebelum ini mencabar Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng ke suatu debat terbuka membahaskan isu kampung Buah Pala. DAP menyahut cabaran yang dikemukakan oleh Gerakan Barisan Nasional itu. DAP memberi masa 7 hari kepada Koh untuk memberi maklum balas, namun sehingga hari ini tiada jawapan diberikan. Sehingga saat ini kita belum terima apa-apa balasan daripada Koh Sukun. Ini bermaksud bahawa Koh Sukun tidak lagi berani untuk berhadapan dengan Ketua Menteri kita, untuk berhadapan dengan rakyat jelata negeri Pulau Pinang untuk membahas terhadap isu kampung Buah Pala. Saya rasa segala pertikaian, segala kenyataan atau kenyataan balas terhadap isu ini haruslah ditangguhkan mulai saat ini, di mana kita tidak akan menjawab apa-apa cabaran yang dikeluarkan kemudian untuk Ketua Menteri buat ini, buat apa, untuk sebelum debat dapat dianjurkan. Saya rasa rakyat jelata sudah jelas bahawa Koh Sukun adalah seorang penakut politik untuk selama-lamanya. Tegas Eng Wei Ik lagi, pihak DAP tidak akan menjawab apa-apa persoalan yang diberikan oleh parti gerakan atau mana-mana parti komponen Barisan Nasional mengenai apa-apa isu di Pulau Pinang sehingga debat itu dapat dijalankan. Beliau yang ditemui dalam satu sidang media di Ibu Pejabat DAP Pulau Pinang turut melahirkan rasa kecewa dengan sikap bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama Pertubuhan Masyarakat Sivil CSO dan badan-badan bukan kerajaan NGO mahu mengadakan siri bengkel penambahbaikan pentadbiran DUN. Speaker Pulau Pinang Abdul Halim Hussein berkata, matlamat bengkel ini adalah mempertingkatkan kualiti kerja ADUN serta menambah kesedaran orang awam akan peranan wakil rakyat.
Sementara itu, Adun Pakatan Rakyat tidak akan menghadiri mesyuarat Dewan Undangan Perak pada 20 Oktober ini kerana ia tidak sah. Bercakap di satu sidang media di Ipoh, Esko Kanan Pakatan Rakyat Perak Datuk Ngeh Kuham menjelaskan mesyuarat yang disebutkan sebagai sidang DUN penggal kedua adalah tidak sah kerana dipengerusikan oleh Speaker Haram Datuk R. Ganesan.